Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak ada lampu dah kita dah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran, wiladah ni maknanya kelahiran lah. Kelahirannya sallallahu alaihi wasallam. Katanya musannif, wulida sallallahu alaihi wasallam, dilahir sallallahu alaihi wasallam Nabi kita yaumal itsnain, hari Isnin. Hari Isnin ni tak ada khilaf lah. Hari Isnin ni tidak ada khilaf. Sebab ada hadis daripada Ibn Abbas, daripada Jabir yang mengatakan Nabi ni wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul fil yaumal Isnin, beranak tahun gajah hari Isnin. Begitu. Dan juga kerana ada orang bertanya kepada Nabi, kenapa puasa hari Isnin? Nabi kata apa? Zaka yauma wulidtu fihi, itu hari aku dilahirkan padanya. Wa unzilat alayya fihi nubuwah, dan diturunkan atas aku juga pada hari Isnin tu nubuwah. Jadi hari Isnin Nabi lahir, hari Isnin Nabi jadi Rasul, hari Isnin Nabi berhijrah dari Mekah pergi ke Madinah, hari Isnin juga Nabi masuk kota Madinah, dan hari Isnin juga diangkat Hajarul Aswad. Dan juga hari Isnin juga Nabi wafat. Nabi wafat hari Isnin. Jadi banyak perkara berlaku pada hari Isnin. Pada hari Isnin fi syahri Rabi'il Awal, pada bulan Rabi'ul Awal. Pada bulan Rabi'ul Awal ini khilaf lah. Pendapat yang masyhur adalah bulan Rabi'ul Awal. Ini pendapat jumhur ulama. Ada berbagai-bagai pendapat lagi. Ada yang kata bulan Safar, ada yang kata bulan Rabiul Akhir, ada yang kata bulan Rajab, dan itu ada perbahasan ulama. Ada sebahagian kata bulan Ramadan. Jadi ada sebahagiannya ulama tolak. Ada sebahagian, itu pendapat-pendapat ahli sirah lah. Tarikh mencatatkan gini. Tapi ada sebahagiannya ulama kata tolak. Sebahagiannya mengatakan ni paling gharib. Ada yang kata Nabi ni lahir hari Ashura dan sebagainya. Jadi ada banyak. Yang masyhur, jumhur ulama mengatakan pada bulan Rabiul Awal. Sama, bulan pun tak sama pendapat, tarikh pun tak sama pendapat. Siang atau malam pun tak sama pendapat. Tahun gajah waktu bila pun tak sama pendapat. Hak bersependapat adalah hari Isnin. Isnin itu semua pendapat. Sebab apa? Sebab daripada hadis Nabi. Nabi tak lahir pada bulan lain, pada bulan Ramadan tak. Sebab apa? Sebab tak mau nanti ada yang orang kata Nabi mulia kerana bulan Ramadan ataupun hari Jumaat tak. Hari Jumaat jadi mulia dengan sebab Allah jadikan Nabi Adam pada hari Jumaat. Maka hari Jumaat ni ada banyak benda dijadikan lah. Salah satunya Allah cipta Nabi Adam ni pada hari Jumaat, maka jadi kemuliaan pada hari Jumaat. Maka Nabi kita ni tak dijadikan hari Jumaat supaya apa? Kita turut sama kemuliaan Nabi dengan sebab mulia hari. Maka dilahirkan Nabi ni, Tuhan asingkan lahir pada hari Isnin. Maka hari Isnin ni jadi mulia dengan sebab mulianya Nabi.
Mulia Isnin dengan sebab mulia Nabi. Dan hari Jumaat lahirnya Nabi Adam dan diberati kepada kita dengan khutbah dengan mayang Jumaat. Tapi Nabi kita lahir hari Isnin, tapi tak ada kewajipan apa pada hari Isnin. Sebab apa? Sebagai nak membenarkan kalam Tuhan yang mengatakan Nabi ni rahmatan lil alamin. Lahir Nabi tidak menjadi keberatan kepada apa-apa. Itu kemuliaan yang ada pada Nabi. Dan Nabi lahir pada min amil fil, pada tahun gajah. Nabi lahir pada tahun gajah. Tahun di mana berlaku kisah Abrahah menyerang Kaabah. Jadi pada tahun gajah tu bila tahun gajah tu? Kata ulama sebahagian masyhurnya 50 hari sebelum 50 hari setelah peristiwa Abrahah. 50 hari. Itu pendapat yang masyhur lah. Pendapat yang masyhur. Ada juga pendapat yang kata 55 hari. Banyak-banyak pendapat lah. Maksud tahun gajah tu bila? Ada yang kata 50, itu masyhur. Ada yang kata 55 hari setelah peristiwa Abrahah. Ada pendapat lain kata sebulan. Ada pendapat lain kata 40 hari. Bahkan ada lagi tu dia kata waqila thanihi, tahun yang kedua, bukan tahun gajah tak. Tahun yang kedua, setahun lepas tu. Waqila thaminuhu, dan kata lagi pendapat yang lain pula tahun yang ke-8 daripada tahun gajah. Maknanya lepas 8 tahun. Daripada peristiwa Abrahah serang tu 8 tahun baru berlaku. Tu banyak pendapat lah. Pendapat ahli tarikh. Waqila tasi'uhu, dan kata pendapat yang lain 9. Tahun nak ke 9. 9 tahun setelah daripada peristiwa bergajah. Waqila thaniya asyarahu, tahun hak ke-12. Tahun hak ke-12. Banyak khilaf. Ada kata 9, ada kata 10. 10 tahun lepas tu. Ada hak kata 15 tahun lagi. Dia ada banyak pendapat tentang tahun. Tapi hak masyhurnya apa? Silap. Silap wakil ni bukan tahun. Silap baca. Thanihi ni hi Rabiul Awal. Macam tu. Silap baca. Lajak. Tapi tahun memang dah khilaf. Tahun ada yang kata 10 tahun. 10 tahun setelah, di dalam Mawahibul Ladunniyah ada menyebut waqila ba'dal fil bi 10 sinin, 10 tahun setelah tahun gajah ni, bukan dalam matan ni dalam kitab lain ada sebut, ada pendapat kata bi 15 sanah, 15 tahun setelah tahun gajah, maknanya lepas 15 tahun baru Nabi lahir. Ada banyak, tapi yang masyhur apa? Yang masyhur 50 hari. Masa berlaku tentera bergajah serang tu, maknanya apa, mak Nabi kita dah mengandung 8 bulan dah lah. 8 bulan dah. 8 bulan dah, lepas tu 50 hari lepas tu Nabi pun lahir. Qila, dikata qitsanihi, 2.
dua daripadanya, dua daripada Rabiul Awal. Ada yang kata dua Rabiul Awal. Qila thaminuhu. Ada pendapat kata 8 Rabiul Awal. Ini 8 Rabiul Awal ni pendapat kebanyakan ahli hadis. Pendapat ahli hadis kebanyakan mengatakan Nabi lahir pada 8 Rabiul Awal. Wa qila tasi'uhu. Dan ada juga pendapat yang kata 9 Rabiul Awal. Ada juga kata 10. Ada juga yang kata 10, cuma tak sebut kat sini. Wa qila tasi'uhu 9, wa qila thaniya asyarahu, dan ada pendapat kata 12 Rabiul Awal. Dan ini katanya yang masyhur lah kata. 12 ini yang masyhur. Dia kata wa hadza huwal masyhuru 'indal jumhur. Dan ini adalah yang masyhur di sisi jumhur ulama dan amal bagi ahli Mekah. Dan ada lagi pendapat-pendapat hal lain pun, ada lagi. Ada hak kata 17, ada hak kata 18, ada hak kata 22, dan ada sebahagian pendapat tu ditolak. Jadi ada banyak pendapat lah. Jadi yang masyhurnya 12 Rabiul Awal, tahun gajah, setelah 55 hari lah. Setelah 50 hari daripada peristiwa gajah menyerang Kaabah. Itu tarikh Nabi lahir. Walam tajid ummuhu lihamlihi thiqalan. Dan tidak mendapati ibunya, ibu Nabi, lihamlihi, bagi kandungannya, thiqalan, berat. Nabi ni duduk dalam perut mak dia tak rasa berat apa. Tak ada kot rasa berat pasal beranak macam kita. Orang kita ni dia berat kan, berasa letih, nak jalan pun tak larat. Dia lagi besar perut tu, lagilah. Wala wahaman, dan juga tidak ada waham ni, apa bahasa Melayu kita kata, mengidam. Tidak ada mengidam. Orang Melayu kita, orang bukan orang Melayu lah, orang lain semua ada mengidam. Main beranak dia, kadang dia ada mengidam, kadang dia ada apa? Dia tak boleh berbusuk-busuk. Allah, dia ada loya, dia ada busuk-busuk. Tak ada. Thiqal tidak ada, waham pun tidak ada. Wahaman tidak ada. Bukan waham, huruf ni hak kecil, maknanya mengidam. Tak ada ngantuk. Dia lepas makan dia mengantuk. Ngantuk ni buat macam mana ngantuk? Dia tak ada dia main mengantuk ni habis. Ada orang suruh urut kat tapak kaki, urut tapak kaki. Ada orang suruh kat tengkok ni, urat dua urat tengkok ni. Tapi dia main mengantuk, dia mengantuk. Minum kopi pun tak boleh. Itu mengantuk ni. Ngantuk ubat dia buh bantai. Bantai. Tak pun cerita hak seronok-seronok, dia cerah Haji Atta. Dia cerah. Cerita hak kita syok ke, cerah Haji Atta. Jadi Nabi ni, mak Nabi kita tak ada ngidam, tak ada apa. Wa dzakara ba'dhum annaha wajadat thiqalan fi ibtida'il 'uluq wa khiffatan 'inda istimraril hamli. Dan kata sebahagian ulama, Nabi Aminah ni dia mendapati berat sikit pada permulaannya lah. Tetapi dia ringan ketika berterusan kandungan itu. Mula-mula tu ada berasa sikit, lepas tu dia berasa ringan. Ringan. Dan kalau diceritakan di sebahagian bahagian kitab, contohnya kitab-kitab sirah, kitab Mawahibul Laduni, ada cerita banyak kisah yang pelik-pelik yang sebahagiannya orang jarang dengar.
Dan kita pun malas nak cerita hak pelik-pelik sangat tu kan. Orang lah ni payah pelik-pelik, dia kerja nak gaduh nak cari hadis. Hak pelik sikit-sikit dalam sebahagian kitab tu dia cerita hak pelik-pelik, bukan pelik sikit-sikit, pelik banyak-banyak. Tu yang ngantuk tu sejuk-sejuk. Hujan. Apa dia? Motor saya tak apa, ada tak? Tu yang 4. Jadi Nabi, mak Nabi ni waktu mana dia, sebahagian di dalam kitab sirah menceritakan ketika mana Siti Aminah ni hamil 6 bulan, maka didatangi dalam mimpi dia. Mai para anbiya mai bagi tahu ke dia, ya Aminah innaki hamalti bi khairil alamin, sungguhnya engkau ni menghamilkan orang yang paling mulia di alam ini. Fa idza waladtihi fasammihi Muhammada, maka apabila kamu melahirkannya maka kamu namakanlah akan dia itu Muhammad. Daripada perintah daripada nabi-nabi, suruh bubuh nama dengan Muhammad. Itu disebut di dalam Mawahibul Ladunniyah. Dan juga ketika mana diceritakan juga ketika mana Nabi nak lahir tu, Nabi nak lahir itu Siti Aminah ni dia seorang-seorang. Ada sebahagian riwayat menceritakan dia seorang-seorang. Ketika mana duk tunggu nak beranak tu, sebelum mai tok bidan apa semua, seorang-seorang. Didatangi kepada dia ni para bidadari. Bahkan ada sebahagian riwayat cerita ada malaikat mai bawa kepada dia hidangan. Ada bawa apa minuman sampai dia minum sehingga hilang dia punya ketak dalam hati tu. Dan ketika ada juga riwayat cerita turun Asiyah isteri Firaun dan juga Maryam binti Imran dan juga kakak bagi Nabi Musa. Depa ni 3 orang mai ketika mana Nabi lahir. Depa mai berjumpa dengan Aminah itu. Sebahagian riwayat cerita begitu. Sebahagian riwayat depa mai bersama para bidadari. Rumah Nabi ni terang-benderang. Rumah Nabi terang-benderang ketika tu. Cahayanya terang. Fatimah binti Abdillah yang kita cerita malam tu di ceramah Maulid tu, ketika mana dia dalam perjalanan nak pergi rumah Nabi, dia tengok rumah Nabi, mak Nabi ni terang. Cahaya keluar hampir rumah, terpancar ke langit. Dia tengok bintang-bintang turun mai dekat ke rumah Aminah ni. Dia tengok macam nak gugur bintang tu kat kepala. Sebab mai. Itu disebut di dalam Mawahibul Ladunniyah ada cerita kisah tu. Apa hikmah 3 orang ni mai? Asiyah datang, Maryam datang, kakak Nabi Musa pun datang. Kata ulama, mereka ni akan menjadi isteri Nabi. Mereka mai sambut Nabi. Di syurga nanti mereka akan menjadi isteri bagi Rasulullah. Dan bidadari pun pakak mai turun. Pakak mai turun. Dan mak Nabi ketikanya lahirnya Nabi ni, Allah pancarkan cahaya terang-menerang sampai ke masyrik dan maghrib, timur dan barat, dan dibukakan hijab kepada Aminah ni. Dia nampak sampai ke masyrik, nampak cahaya tu pergi sampai ke masyrik, dia nampak sampai ke maghrib, dan cahaya sampai kepada Syam, Syria. Dia nampak, Aminah ni nampak cahaya sampai itu. Dan hikmahnya cahaya Nabi sampai ke Syam itu, kata ulama, kerana Syam itu menjadi, kita kata apa, kerajaan Nabi. Nabi ketika mana Isra' Mi'raj pun Nabi pergi ziarah ke Syam. Nabi pergi ke Palestin, singgah ke Syam, ke belah Syria. Itu isyarat bahawa kerajaan Nabi ni ada di Syam. Bermulanya Nabi di Mekah, berhijrah Nabi ke Madinah, dan akhirnya kerajaan akan di Syam. Akan turun Nabi Isa di Syam, di Syria nanti. Akan ada cerita Nabi Isa akan turun di kerajaan kuat Islam nanti di sana. Itu mak Nabi. Banyak benda yang berlaku yang ajib-ajib.
liyakunu fi dhalika kharijan 'anil mu'tad. Kenapa Aminah ni ringan, tak sakit apa-apa? Supaya adalah yang demikian itu kharijan 'anil mu'tad, keluar daripada kebiasaan. Allah nak bezakan Nabi daripada orang biasa. Maka Aminah ni tak rasa apa. Nabi ni tak pernah menyusahkan mak dia walaupun dari dalam perut. Wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan. Nabi ni lahir dalam keadaan makhtun. Makhtun ni apa? Disunat. Dah sunat. Dah sunat. Bukan Nabi sahajalah. Ramai juga para anbiya yang lahir makhtun. Sebahagian di dalam kitab Al-Wushah li Ibni Darid, kata Ibnul Kalbi, dia kata telah sampai kepadaku bahawa Nabi Adam pun dijadikan makhtunan. Nabi Adam dijadikan sama juga, dia makhtun, dah kena sunat, dah tersunat. Dan juga 12 para nabi juga setelah dia pun makhtun juga. Yang akhir sekali Nabi kita, Nabi Syis makhtun, Nabi Idris, Nabi Nuh, Sam, Lut, Nabi Yusuf, Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Syuaib, Nabi Yahya, Nabi Hud, Saleh. Mereka ni semua makhtun. Lahir tu dah sunat. Itu sebahagian ulama cerita macam tu lah. Jadi apa makna makhtun? Makhtun ni sunat. Apa makna sunat? Sunat ni kena potong. Jadi lahir kena potong. Tak, bukannya begitu. Maksudnya ala sifatil maqtu'. Maknanya seperti terpotong. Kan kena potong tak? Sifat dia seperti terpotong. Maknanya dah tak ada kulfah. Itu riwayat lah. Jadi dalam bab khitan ni, ulama khilaf pendapat dalam sirah Nabi. Kena faham di situlah benda tu khilaf. Jangan duk pertikai, tak ada hadis sahih dan sebagainya. Ulama tarikh sirah ni dia cerita begitu. Ini semua ulama cerita, bukan kita buat cerita. Ulama cerita mana ada ambilan. Walaupun kita kata hadis tak kuat pun, tak sahih pun, dia tetap hadis. Dalam bab kisah-kisah tidak ada masalah. Jadi ada pendapat yang masyhur bahawa Nabi ini, pendapat yang pertama, Nabi ini lahir dalam keadaan makhtun. Makhtun ni maknanya dalam keadaan dah tersunat. Tu pertama. Yang kedua, ada juga pendapat yang mengatakan berdasarkan riwayat-riwayat lah, bahawa Nabi ni dikhatankan oleh tok wan dia Abdul Muttalib pada hari ke-7. Dan hari ke-7 itu tok wan dia buat kekah dan namakan Muhammad pada hari ke-7 tu. Sunat hari ke-7 nama Muhammad, buat melih binatang pada hari ke-7. Itu pendapat yang kedua. Ada juga pendapat hak ketiga. Ni hak pendapat hak jarang-jarang orang dengar, dan sebahagiannya menolak pendapat yang ni. Tapi tak ada masalah pendapat. Iaitu apa? Nabi ini dikhatankan ketika mana Nabi berada dengan Halimatus Sa'diyah. Siapa yang mengkhatankan dia? Sayyidina Jibril, ketika mana Jibril membelah hati Nabi kan. Tu Nabi kecil, Nabi dibelah hati dia, dibersihkan oleh Jibril kan. Tu cerita pelik. Kenapa tak ada orang? Memang benda pada Nabi ni benda yang pelik-pelik belaka lah. Dia ada riwayat yang katakan Jibril belah dada Nabi dan sunat Nabi ketika tu. Tapi pendapat ni ada yang kata ini sebahagiannya menolak lah. Pendapat tu ada disebut, diriwayatkan oleh daripada hadis Abi Bakrah. Imam At-Tabarani menyebut di dalam kitab Al-Awsat. Tapi Az-Zahabi kata ini hadis yang mungkar. Jadi ala kulli hal tak ada masalah lah kan, tak ada masalah. Yang penting kita tahu cerita lah, tak ada masalah. Bila bukannya akidah kita kata siapa etikad Nabi sunat jadi gini, tak ada masalah. Tu sirah. Yang kena etikad Nabi itu Rasulullah, tu kena etikad. Nabi tu sunat, siapa sunat dia lahir bersunat, kata orang sunat, itu tak ada masalah. Nak pilih yang mana pun tak ada masalah. Dia bukannya, sebab dia khilaf pendapat ahli tarikh lah. Tak ada masalah pun. Bila sampai bab sunat ni, kita cerita sunat lah. Sunat ni apa sunat? Sunat ni kalau bagi lelaki kita potong topi
tu piket dia tu. Kulit hujung tu kita potong bagi nampak kepala lah. Kalau perempuan kita potong sedikit. Sekurang-kurang nama potong sikit pun dah, pecah sikit. Sikit saja. Di atas dia, kita kata apa, dekat dia punya biji tu. Dia punya biji tu. Lukil. Dia punya dia dekat biji tu dia potong sikitlah. Jadi dia ada nama-namanya. Kalau orang lelaki ni, dalam bahasa Arab, khitan bagi orang lelaki namanya i'dharan. Kalau khitan bagi perempuan namanya khifadan. Itu nama di sisi bahasa Arab. Wajib ke tak wajib sunat ni? Nama sunat, tapi wajib ke tak wajib? Sebab apa kita panggil sunat? Sunnah ini tariqah, jalan yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Anittaba'a millata Ibrahim, kita ikut sunnah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni dia bersunat. Kat umat Nabi kita pun bersunat juga. Dia sunnah, bukan sunat ni hukum sunat tak. Tapi ala kulli hal dia ada khilaf. Dia ada khilaf ulama. Jadi kebanyakan pendapat mengatakan sunat. Mazhab Malik, iaitu qaul, satu pendapat di dalam pendapat mazhab Malik, pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, dan sebahagian daripada ashabus Syafi'i. Dalam mazhab kita sendiri pun ada sebahagian pendapat ulama yang kata sunat tu memang sunat. Khitan tu memang sunat pun. Berkhatan tu potong saga. Potong saga. Nabi Ibrahim 80 tahun. Ya. Tapi kita kecil lah. Jadi ada pendapat yang kata sunat. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i mengatakan khitan itu adalah wajib. Dan juga sebahagian pendapat dari mazhab Malik pun mengatakan wajib. Dan ada lagi satu pendapat di dalam mazhab kita Syafi'i ni, hukum berkhitan wajib bagi lelaki, sunat bagi perempuan. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i sendiri ada berapa pendapat? Ada 3. Ada yang kata sunat. Lelaki ke perempuan hukumnya sunat, tak wajib. Ada yang kata wajib. Ini hak kita peganglah ni, muktamadnya wajib. Laki dan perempuan wajib. Tadi laki dan perempuan sunat. Nombor 2, laki dan perempuan wajib bersunat ni, berkhatan ni. Nombor 3, hukumnya apa? Sunat bagi perempuan, wajib bagi lelaki. Orang lelaki wajib potong, orang perempuan tak wajib potong. Sebab apa? Sebab apa kita wajib potong? Sebab kalau kita tak potong, dia menanggung najis. Dia menyekat najis. Kita tak sucikan dia, menegah daripada sah solat. Sebab itulah kita kata wajib potong. Dan apa hikmahnya? Apa hikmahnya kita potong? Sebab kepala tu dia sensitif. Dia sensitif. Dia nyilu. Jadi bila nyilu ni, dia sedap dia lebih. Bila sedap dia lebih, syarak suruh potong sikit. Supaya apa? Dia hilang sikit nyilu, boleh tahan lama sikit. Itu satu hikmah dah. Dan sedap dia pun kurang sikit. Supaya kita ni tak berlebih-lebihan dalam mengambil kelazatan. Tu pun. Perempuan sunat potong juga. Supaya apa? Apa hikmahnya? Supaya nafsu dia tak keterlaluan. Orang yang tak perempuan, kalau dia tak sunat langsung, dia panjang terlebih, nafsu dia kuat. Kalau potong sikit, maka balance nafsu dia kurang sikit. Kalau potong banyak, dia tak bernafsu terus. Sebab tu tak boleh potong banyak. Potong banyak kesian kat dia, dia jadi hilang nafsu. Dia susah lah. Dia nak melayani suami dia, nak jadi berkhidmat suami dia, payah. Sebab dia tak ada keinginan. Jadi susah dalam rumah tangga.
Tapi kalau potong sikit, okey. Maknanya dia balance lah. Dia balance sikit. Time tak sentuh, okey. Time sentuh dia jadi sikit. Tapi kalau tak potong langsung, dia menjadi-jadi. Dia galak lebih. Sebab tu perempuan hikmah dia kena sunat juga. Makhtunan masruran. Masruran ni maknanya apa? Maknanya dah terpotong tali pusat. Terpotong tali pusat. Nabi ni lahir-lahir dah terpotong tali pusat. Maqbudatan asabi'u yadihi. Tergenggam tangannya. Musyiran bis sababati kal musabbih biha. Musyiran mengisyaratkan bis sababah dengan telunjuk, kal musabbih seperti orang yang bertasbih. Nabi tu ada riwayat cerita Nabi ni bila lahir, Nabi ni duduk berteleku, kita kata apa, bertongkat tangan di atas ni dan kepalanya melihat ke langit. Ambil tangannya isyarat macam tu, macam kita punya tahiyat. Ada riwayat yang menceritakan, ada sebahagian riwayat disebut dalam ni, cuma ulama macam-macam lah dengan ni, cuma ada disebut bahawa Nabi ni lahir sujud. Lahir-lahir Nabi ni sujud dan bercahaya. Aminah ni melihat Nabi ni lahir-lahir beranak tu keluar cahaya sampai ke langit. Terang menerang rumah Aminah ketika tu. Ialah Nabi, bukan orang biasa. Orang biasa. Bahkan ada lagi sebahagian riwayat pula cerita bahawa Nabi ni ketika mana lahir ni Aminah dengar datang macam satu awan. Itu sebahagian riwayat lah. Nabi ni dibawa tawaf. Siti Aminah ni dia dengar satu suara yang menyuruh bawa Muhammad ini tawaf ke seluruh penjuru alam, naik ke langit, masuk ke laut semuanya, supaya memperkenalkan ini Sayyidul Anbiya. Sayyidul Anbiya. Itu sebahagian riwayat sajalah, pelik-pelik lah riwayat ni, wallahu alam lah. Kita pun tak tahu ada riwayat cerita lagu tu. Ada orang pulun nak carilah, ni sahih ke tak sahih ke tak, biar apilah ulama dah tulis siap dah. Ada ulama dah bahas dah benda tu. Ada ulama yang terima, ada ulama yang tak terima, tak ada masalah. Dan dia hanya kita kata tarikh, sirah, cerita, nak mengenalkan kita dengan Nabi kita lah. Tak ada masalah. Wa qila anna jaddahu khatanahu. Kata sebahagian pendapat, Tok Wan Nabi yang mengkhatankan Nabi Yaumas Sabi', hari yang ke-7. Ada kata Tok Wan Nabi kita sebut tadi lah. Di sini sebut dua pendapat, Tok Wan Nabi dan juga Nabi Khatan. Di dalam Mawahibul Ladunyah dia sebut 3 pendapat. Ada kata Nabi lahir dah bersunat, ada yang kata Tok Wan Nabi yang sunat, ada yang kata bersunat siapa? Jibril. Waqtulifa fi muddatil hamli bihi sallallahu alaihi wasallam, dan berkhilaf pada tempoh kehamilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila 9 ashhurin, ada sebahagian pendapat kata 9 bulan. Wahwal masyhur, ini pendapat yang masyhur. Waqila 7, ada pendapat kata 7. Waqila 6, ada yang kata 6. Di Nabi ni ada kata 6 bulan, ada kata 7 bulan, ada kata 9 bulan. Hak tu masyhur 9 bulan. Wa yaumul itsnain yaumun mubarak, dan hari Isnin ni hari yang diberkati. Faqad jaa 'inda al-Imam Ahmad, telah datanglah di sisi Imam Ahmad, annahu qala, bahwasanya ia berkata, qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain, dilahir Nabi ni pada hari Isnin, wastumbi'a yaumal itsnain, dan menjadi nabi hari Isnin, wa tuwfiya yaumal itsnain, dan wafat pada hari Isnin, wa kharaja muhajiran min Makkah ila al-Madinati yaumal itsnain, dan keluar berhijrah dari Mekah ke kota Madinah hari Isnin, wa qadimal Madinah yaumal itsnain, dan sampai Madinah pun hari Isnin. Jadi Nabi ni dia keluar Mekah hari Isnin, duduk di Gua Thur. Dulu kan. Ada yang kata Isnin tu dari Gua Thur, gitulah, ada khilaf. Tapi perjalanan Nabi 7 hari baru, sebab Nabi singgah. Nabi ada singgah. Nabi sebelum masuk kota Madinah, Nabi ada singgah di tempat-tempat lain dulu kan. Nabi ada buat masjid-masjid lain dulu, baru masuk ke kota Madinah. Jadi sampai kota Madinah tu hari Isnin.
hari Senayan. Orang Kedah kata. Wa rafa'al hajarul aswad yaumal isnin, dan diangkat batu hajar aswad ni hari Isnin. Banyak benda yang berlaku hari Isnin, kemuliaan kerana Nabi. Dan kita pun sunat puasa hari Isnin. Esok Isnin puasa. Orang tak kerja apa boleh puasa ni. Orang pergi sekolah tak boleh pergi sekolah lah, duduk rumah puasa hari Isnin sebagai menyambut kelahiran Nabi hari Isnin. Perut pun sihat ya. Wa lailata maulidihi alaihi salatu wassalam waqa'an ajaibu wa gharaibu, dan pada malam kelahiran Nabi SAW berlakulah keajaiban dan keghariban, benda yang pelik-pelik. Ada khilaf ulama juga, Nabi ni lahir siang ke malam. Ada yang kata Nabi ni lahir siang, ada yang kata Nabi ni lahir malam. Tak ada masalah lah, khilaf ulama. Faminha, dan sebahagian daripadanya, intikasu kathirin minal asnam liwujuhiha. Intikas ni tertongging begitu. Tersembam, tertungging, kepala duduk bawah, terterak begitu. Kathirin minal asnam, kebanyakan daripada asnam. Asnam ni patung-patung berhala lah. Liwujuhiha, bagi wajah-wajahnya, tersembam, muka patung tersembam ke muka bumi. Wasuqutuha min amakiniha, dan jatuhnya asnam itu daripada amakiniha, daripada tempat-tempatnya. Asnam ni berhala, patung-patung tu jatuh habis daripada tempat-tempat dia. Abdul Muttalib ni pada malam tu, malam kelahiran Nabi tu, dia pergi tengok kota Mekah ni habis tunggin-tunggin semua. Itu semua isyarat bahawa apa, Nabi dengan kelahiran Nabi ini menjatuhkan segala agama-agama yang mungkar. Dan juga pada tahun tu sendiri pun Abrahah binasa kan. Tapi kata ulama, padahal agama Abrahah lebih mulia daripada agama ahli kota Mekah waktu tu. Sebab agama Abrahah adalah Nasrani, berpegang dengan kitab, ahli kitab mereka ni. Tapi kota Mekah, orang Pok Mekah waktu tu sembah berhala. Siapa yang mulia? Dari segi agama Abrahah lagi mulia. Tapi kenapa Allah menangkan Mekah? Pertamanya kerana apa? Ta'ziman lin Nabi. Kerana Allah nak memulia, nak mengagungkan Nabi. Ini tahun kelahiran kekasih Allah ni. Maka Allah lindung kota Mekah. Dan berdua kerana nak memuliakan Kaabah, memuliakan kota Mekah. Sebab itu walaupun kita kata sepatutnya menangkan Abrahah, tapi tak, Allah menangkan sebab nak memuliakan Nabi. Lagi pula Abrahah serang tu bukannya serang atas jalan yang betul tak. Dia kedengki, dia bukannya atas niat yang baik tak. Sebab tu dia tak dapat bantuan daripada Allah. Walaupun dia ni daripada agama Nasrani, agama betul. Waktu tu dialah agama Nasrani, agama yang benar lah. Sebab Islam tak ada lagi waktu tu. Tapi Tuhan tak bela dia sebab dia niat tak betul. Wa minha, sebahagian daripadanya, zuhurun nur, terzahirnya cahaya sampai ke Syria sana. Dan Nabi ni lahir ni, kata dalam riwayat, nazifan, bersih. Kanak-kanak kalau beranak lahir, dia ada kotak-kotak badan, darah-darah kan. Nabi lahir bersih, tidak ada kotoran-kotoran. Ma'ahu hatta adha'a lahu qusur Syam hina wulida. Jadi zahir cahayanya ma'ahu ma'an Nabi, dengan Nabi, berserta Nabi ni. Nabi kelak dengan bercahaya, sehingga cahaya Nabi ni terang pergi sampai ke Syria tu. Banyak. Wa minha ittirabu iwani Kisra, dan sebahagiannya bergegar, bergoncang iwani Kisra. Iwan ni apa? Iwan ni orang panggil apa? Syarafah ni orang panggil apa? Syurufat. Iwan ni istana lah, istana gitu. Iwan ni Baitul Malik. Istana, singgah sana lah kita kata. Singgah sana bagi Kisra. Kisra ini apa? Kisra? Raja Parsi dipanggil Kisra. Raja Parsi gelaran dia adalah Kisra. Raja Rom gelaran dia Kaisar. Kaisar gelaran Raja Rom. Raja Yaman Tubba.
Raja Yaman dipanggil Tubba. Raja Arab kalau orang Ajam dipanggil Nu'man. Najashi Habasyah, orang Ethiopia, orang kulit hitam. Itu Najashi, raja bagi Habasyah. Fir'aun, raja bagi bangsa Qibti. Aziz, raja bagi Mesir. Jalut, raja bagi Barbar. Talut dengan Jalut. Jalut tu raja Barbar. Turki dipanggil Khaqan. Khaqan. Ada macam-macam lah. Kita orang Melayu panggil Sultan. Menghadap Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai Sultan. Jadi bergoncang istana singgasana Kisra. Wasuqutus syurufat, dan gugur segala anjung-anjung. Syurufat tu anjung-anjung. Kalau istana bangsa-bangsa Rom ni dia ada antara dua tiang kan, dia ada anjung besar. Ada gugur sampai berapa belas anjung, 14 anjung gugur habis semua. Itu isyarat bahawa raja-raja mereka hanya kekal 14 orang raja saja sebelum tumpasnya kerajaan mereka. Tumpas kepada waktu zaman Sayyidina Osman kot. Habis semua. Wa khumudu nari Faris wa lam takhmud qabla dhalik bi alfi am. Dan terpadamlah api Faris, api orang Parsi. Ya, orang Majusi. Di sebelah Faris, di sebelah Farsi sana. Depa ni menyembah api. Depa menyembah api. Nar Faris allati ya'budunaha. Kata sebahagian di dalam kitab Haqaidul Anwar, api itu dinyalakan semenjak daripada zaman Nabi Musa. Tak pernah terpadam. Walam takhmun qabla dhalik bi alfi am. 1000 tahun sebelum tu tak pernah terpadam. Dia mula start menyala tu nyala terus, tak terpadam 1000 tahun. Dalam Haqaidul Anwar, Hadaiqul Anwar katanya selama dari zaman Nabi Allah Musa. Lama api tu daripada zaman Nabi Musa. Lamalah. Tak terpadam. Nabi lahir saja terpadam, tanpa ada angin, tanpa ada apa, sebab tu memang terpadam. Waradat, sebab apa? Ni semua sembahan. Ni semua ceritanya keagungan. Kalau Rom sana agung dengan hebatnya raja istana habis roboh. Kalau orang sembah berhala roboh. Kalau hak sembah api terpadam. Waradat buhairatu sawah, dan kering kontang tasik sawah. Tasik sawah ini nama satu tasik lah antara Hamdan dan Wagum di sebelah Iran sana tu. Dan sampai ke hari ni kering sampai hari ni, sampai jadi kota di tasik tu. Lah ni ada kota lah. Lah dah tak ada. Asalnya dulu satu tasik yang besar yang menjadi kehidupan orang situ, yang depa mengagung-agung sampai depa buat sembahan lah bagai-bagai. Depa mengagungkan tasik tu. Depa kata hak ni Tuhan lah. Dia lagu Mesir lah, depa sembah Sungai Nil. Depa sembah Sungai Nil sampai satu ketika bila Sungai Nil kering, depa sembahkan wanita kepada Sungai Nil, korbankan darah kepada Sungai Nil. Ni macam ni lah. Buhairah ni bagi kat ada tu lah. Di sini ada sebahagiannya namanya tasik sawah ni luas. Dia punya lebar panjang dia sebahagian kata 6 farsakh. Satu farsakh 3 batu, 6 kali 3 18 batu dia punya lebar, dia punya panjang. Besar lah kan. 18 batu lebih kurang. Habis semua kering. Sebab nak apa-apa, bila Nabi lahir saja, ini sembahan hampa sembah tasik ni pun, tasik pun tak boleh buat apa. Lebih kering semua. Itu di antara yang disebutlah. Yang disebut tentang benda-benda yang pelik berlaku ketika Nabi lahir. Kemudian hawadhinuh wadhahabilah. Tak boleh panjang-panjang. Dia sejuk-sejuk.